Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5. Bab 9, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Di bawah tajuk kecilnya, Perang Dunia Kedua. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, kita lihat dulu faktor berlakunya Perang Dunia Kedua. Ada 4 faktor yang paling utama. Yang pertama, Jerman mempunyai pemimpin baru iaitu Adolf Hitler. Apa nama pemimpin baru di Jerman? Adolf Hitler. Yang kedua, Pakatan Negara Eropah. Yang ketiga, kemelesetan ekonomi dunia. Dan yang keempat, Jepun kuasa baru di Timur. Jepun kuasa baru di mana? Di Timur. Jadi formula untuk faktor berlakunya Perang Dunia Kedua ialah Jamel Pikat ekor Jebon. Jamel Pikat siapa? Pikat ekor Jebon. Teruknya Jamel ni. Tengok pernah dengar formula. Jamel merujuk pada Jerman. Persamaan pada huruf J di depan. Pikat merujuk pada pakatan. Pakatan berasal daripada perkataan pakat. Cikgu ubah menjadi perkataan pikat. Persamaan pada huruf P dengan kat di belakang. Pikat, pakat. Ekor merujuk pada ekonomi. Persamaan pada huruf EKO. Ekor ekonomi. Jebon merujuk pada Jepun. Persamaan pada huruf JE. Jebon, Jepun. Jadi apa formula untuk faktor berlakunya Perang Dunia Kedua? Jamel Pikat ekor Jebon. Jamel tu apa dia? Jerman melahirkan pemimpin baru iaitu Adolf Hitler. Pikat Pakatan Negara Eropah. Ekor ekonomi dunia meleset. Jebon, Jepun kuasa baru di Timur. Okey, kita lihat yang pertama dulu. Faktor yang pertama, Jerman mempunyai pemimpin baru iaitu Adolf Hitler. Beliau tak puas hati perjanjian Versailles. Perjanjian apa? Perjanjian Versailles yang ditandatangani selepas berlakunya Perang Dunia Pertama dahulu. Dia tak puas hati perjanjian tersebut kerana yang pertama, tenteranya diperkecilkan saiznya. Tentera Jerman diarahkan untuk perkecilkan saiznya. Yang kedua, pampasan perang yang sangat tinggi Jerman kena bayar. Dan yang ketiga, tanah jajahan Jerman terpaksa dibebaskan atas kehendak perjanjian Versailles. Jadi apa formula untuk perjanjian Versailles? Tentera rampas tandas. Tentera rampas tandas. Tengok penerangan formula. Tentera merujuk pada tentera juga. Rampas merujuk pada pampasan. Pampasan berasal daripada perkataan pampas. Bukan pamparam, no? Pampas. Pampas ni cikgu buang huruf P di depan ganti kepada huruf R. Menjadikannya rampas. Rampas merujuk pada pampas. Tandas cikgu ubah kepada perkataan. Cikgu ubah daripada perkataan tanah. Persamaan pada huruf TA di depan. Tandas, tanah. Jadi formula untuk perjanjian Versailles ialah tentera rampas tandas. Tentera diperkecilkan saiznya. Rampas adalah pampasan perang tinggi. Tandas adalah tanah jajahan dibebaskan. Akhirnya apa yang Adolf Hitler buat? Adolf Hitler mengingkari perjanjian Versailles dengan memperbesarkan lagi angkatan tenteranya. Jadi Adolf Hitler melanggar perjanjian yang mana? Perjanjian yang pertama iaitu memperkecilkan saiz tenteranya. Di mana dia buat apa? Dia memperbesarkan lagi saiz tenteranya. Bermaksud dia telah ingkar dak perjanjian Versailles? Ya, telah ingkar perjanjian tersebut. Oh, beraninya Adolf Hitler. Okey, kita lihat faktor yang kedua. Apa faktor yang kedua tadi? Ingat balik formula. Jamel Pikat ekor Jebon. Pikat tu apa? Pakatan Negara Eropah. Okey, terdapat 2 pakatan negara Eropah iaitu Pakatan Kuasa Bersekutu dengan Pakatan Kuasa Paksi. Pak siapa? Paksi. Jadi ada apa pakatan? Ada 2 pakatan. Pakatan Kuasa Bersekutu dengan Pakatan Kuasa Paksi. Okey, lihat Pakatan Kuasa Bersekutu dulu. Pakatan Kuasa Bersekutu terdiri daripada Britain, Perancis, Rusia dan Amerika. Dia punya formula, bila pegang rasa almari. Bila pegang rasa apa? Rasa almari. Tengok penerangan formula. Bila merujuk pada Britain, persamaan pada huruf BI di depan. Persamaan pada huruf B,
dan ada juga huruf I. Bila Britain. Pegang merujuk pada Perancis, persamaan pada huruf PE di depan. Pegang Perancis. Rasa merujuk pada Rusia, persamaan pada huruf R dengan S di tengah-tengah. Rasa Rusia. Almari merujuk pada Amerika, persamaan pada huruf A di depan dengan M di tengah-tengah. Almari Amerika. Jadi semua kuasa bersekutu ada berapa negara? Ada 4 negara. Formulanya, bila pegang rasa Almari. Bila Britain pegang Perancis, rasa Rusia, Almari Amerika. Okey, yang kedua lihat Pakatan Kuasa Paksi. Terdiri daripada Jerman, Itali dan juga Jepun. Dia punya formula, Jamel, Tali, Jebon. Tengok penerangan formula. Jamel merujuk pada Jerman, persamaan pada huruf J dengan M di tengah-tengah. Jamel, Jerman. Tali merujuk pada Itali. Cikgu bang huruf I. Itali ni ada 3 sebutan. Cikgu ambil 2 sebutan belakang, menjadikannya Tali, Itali. Jebon merujuk pada Jepun, persamaan pada huruf JE di depan. Jebon, Jepun. Jadi Jamel, Tali, Jebon. Semua ada berapa negara dalam kuasa paksi? Ada 3 negara. Formulanya Jamel, Tali, Jebon. Jerman, Itali, Jepun. Kalau kuasa bersekutu tadi ada berapa negara? Ada 4 negara. Formulanya, bila pegang rasa Almari. Britain, Perancis, Rusia, Amerika. Manakala Pakatan Kuasa Paksi ada berapa negara? 3 negara. Formulanya Jamel, Tali, Jebon. Jerman, Itali, Jepun. Jadi semua ada berapa pakatan? 2 pakatan. Pakatan Kuasa Bersekutu dengan Pakatan Kuasa Paksi. Apa formula Pakatan Kuasa Bersekutu? Bila pegang rasa Almari. Apa formula Pakatan Kuasa Paksi? Jamel, Tali, Jebon. Okey, kita lihat faktor yang ketiga. Apa faktor yang ketiga? Ingat balik formula. Jamel pikat ekor. Ekor tu ekonomi dunia meleset. Bila ekonomi dunia meleset menyebabkan Amerika Syarikat tidak mampu lagi memberi pinjaman kepada Jerman untuk membayar hutang peperangan. Ingat lagi dah dalam perjanjian Versailles, formula dia apa? Tentera rampas tandas. Tentera tu tentera diperkecilkan saiznya. Rampas adalah pampasan perang tinggi. Ya, untuk membayar balik pampasan perang, Jerman meminta pinjaman, membuat pinjaman daripada siapa? Daripada Amerika Syarikat. Disebabkan kemelesetan ekonomi dunia, jadi Amerika Syarikat tak mampu lagi bagi pinjaman kepada Jerman. Jadi Jerman tak boleh bayar hutang peperangan, iaitu pampasan perang sangat tinggi. Jadi Jerman tak mampu lagi bayar. Sebab apa? Sebab Amerika tak boleh bagi pinjaman lagi kerana kemelesetan ekonomi dunia. Manakala negara Eropah yang lain seperti Britain, Perancis dan Itali terpaksa mengurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan. Ya, negara Eropah lain semua kurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan. Tetapi Jerman dan juga Jepun memperbesarkan lagi peruntukan dalam bidang ketenteraan, di mana mereka telah menguatkan lagi ketenteraan mereka dan menjalankan perluasan kuasa. Apa tujuannya mereka buat 2 benda tu? Tujuannya untuk mengalihkan perhatian rakyat daripada masalah ekonomi. Jadi Jerman dengan Jepun berbeza daripada negara Eropah yang lain. Daripada negara-negara lain. Negara-negara lain mereka buat apa? Memperkecilkan peruntukan tentera. Tapi Jerman dan juga Jepun memperbanyakkan lagi peruntukan untuk bidang ketenteraan, supaya tentera mereka dapat jadi kuat dan mereka dapat menjalankan perluasan kuasa. Apa tujuan mereka buat itu? Untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Jadi cikgu ulang balik lah. Bila berlaku kemelesetan ekonomi dunia, Amerika tak dapat lagi memberi pinjaman kepada Jerman untuk membayar hutang peperangan. Ya, Jerman tak boleh lagi bayar. Kenapa? Kerana Amerika tak boleh bagi pinjaman. Manakala negara-negara Eropah yang lain seperti Britain, Perancis dan Itali terpaksa mengurangkan, kurangkan lagi peruntukan dalam bidang ketenteraan. Tetapi Jerman dengan Jepun memperbanyakkan peruntukan dalam bidang ketenteraan untuk memperkuatkan lagi tentera mereka dan menjalankan perluasan kuasa. Apa tujuan mereka buat macam tu? Adalah untuk mengalihkan perhatian rakyat mereka daripada masalah ekonomi.
Okey, last sekali kita lihat faktor yang keempat. Ingat balik formula. Apa faktor yang keempat? Jamel pikat ekor Jebon. Jebon apa? Jepun. Jepun kuasa baru di timur. Jadi bila Jepun menjadi kuasa baru di timur, mereka ni berasa sangat bertanggungjawab untuk membebaskan negara timur dari penjajah barat. Ingatlah, timur lawan dia apa? Barat. Jadi nak membebaskan timur daripada negara barat. Jadi Jepun melancarkan serangan. Yang pertama secara mengejut di Pearl Harbor dan memusnahkan Angkatan Perang Laut Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Tempat mula-mula dia berserang di mana? Di Pearl Harbor. Kemudiannya memusnahkan tentera laut Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Kemudiannya mereka telah menakluk Tanah Melayu, Singapura serta seluruh Asia. Cikgu ulang balik lah. Jepun kuasa baru di timur. Disebabkan mereka kuasa baru di timur, mereka berasa bertanggungjawab untuk membebaskan semua negara timur daripada penjajah barat. Sebab timur lawan dia barat. Jadi negara-negara timur kena bebaskan dari penjajah barat. Mula-mula sekali Jepun menyerang Pearl Harbor. Lepas tu, mereka mengalahkan tentera laut Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Kemudiannya, Jepun menawan Tanah Melayu, Singapura dan seluruh Asia. Jadi, apa formula untuk faktor Perang Dunia Kedua? Jamel pikat ekor Jebon. Jamel merujuk pada Jerman melahirkan pemimpin baru iaitu Adolf Hitler. Pikat adalah Pakatan Negara Eropah. Ekor adalah ekonomi dunia Malaysia. Jebon adalah Jepun, kuasa baru di timur. Okey, seterusnya kita lihat kesan Perang Dunia Kedua. Kesan Perang Dunia Kedua dapat lihat dalam 3 aspek: politik, ekonomi, sosial. Jadi kesan Perang Dunia Kedua dapat dilihat dalam 4 aspek, 3 aspek: politik, ekonomi, sosial. Okey, kita lihat politik dahulu. Dalam bidang politik, kesan Perang Dunia Kedua telah menyebabkan negara Eropah berpecah belah. Yang kedua, berlakunya Perang Dingin. Yang ketiga, meruntuhkan sistem imperialisme Barat, di mana negara Barat telah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan mereka. Seperti Belanda memerdekakan Indonesia, Amerika memerdekakan Filipina, Britain memerdekakan Tanah Melayu. Disebabkan bagi kemerdekaan, maka terbentuklah negara baru yang merdeka. Yang keempat, negara Jerman terbahagi kepada 2, iaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Jadi semua sekali ada berapa kesan dalam bidang politik? Ada 4 kesan. Yang pertama, memecah belahkan negara Eropah. Yang kedua, berlakunya Perang Dingin. Yang ketiga, meruntuhkan sistem imperialisme Barat, di mana negara-negara Barat di Eropah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan. Seperti Belanda bagi kemerdekaan kepada Indonesia, Amerika kemerdekaan kepada Filipina, Britain kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Bila bagi kemerdekaan, maka terbentuklah negara-negara baru yang merdeka. Last sekali, negara Jerman terbahagi kepada 2, Jerman Barat dengan Jerman Timur. Jadi apa formula untuk kesan dalam bidang politik? Pecah dinding rumah Jamel. Pecah dinding rumah siapa? Rumah Jamel. Pecah merujuk pada pecah belah di Eropah. Pecah merujuk pada pecah juga. Dinding merujuk pada dingin. Persamaan pada huruf D-I-N. Dinding, dingin. Rumah merujuk pada runtuh. Meruntuhkan imperialisme Barat. Jamel merujuk pada Jerman. Negara Jerman terbahagi kepada apa? Kepada 2. Jerman Barat dengan Jerman Timur. Okey, lihat kesan yang kedua dalam bidang ekonomi. Masalah ekonomi telah ditinggalkan oleh penjajah ke atas negara-negara baru yang merdeka. Negara-negara tersebut terpaksa membangunkan ekonomi mereka sendiri tanpa bantuan dari negara-negara penjajah. Ya, ekonomi dalam kesan ekonomi ini adalah merujuk pada masalah ekonomi yang ditinggalkan penjajah. Jadi, negara-negara yang merdeka ni terpaksa membangunkan ekonomi negara mereka sendiri tanpa mendapat bantuan langsung daripada penjajah. Okey, last sekali lihat kesan dalam bidang sosial. Bila disebut sosial, merujuk pada manusia. Jadi, ramai manusia yang mati atau cedera
Manusia juga sedar tentang dua perkara. Yang pertama, kepentingan kesejahteraan. Yang kedua, kepentingan kedamaian dunia. Manusia sedar apa perkara? Dua perkara. Kesejahteraan dengan kedamaian dunia. Last sekali membawa kepada pembentukan PBB bagi menggantikan Liga Bangsa. Apa tugas PBB? Menjamin keamanan dunia. Ingat, sosial merujuk pada siapa? Manusia ramai yang mati atau cedera. Manusia mula sedar tentang dua perkara. Yang pertama, kesejahteraan, dan yang kedua, kedamaian dunia. Ianya membawa kepada pembentukan PBB menggantikan Liga Bangsa. Okey, seterusnya kita lihat analisis kekerapan bab 9 untuk kertas 2 dalam SPM 2010 sampai 2019. Didapati bab 9 ni tak pernah miss langsung lagi. Dia wajib tanya satu soalan, iaitu soalan esei nombor 11. Tengok yang warna merah tu SPM sebenarnya. Tak pernah miss langsung lagi. Soalan esei nombor 11. Begitu juga SPM ulangan. Dia wajib tanya satu soalan. Jadi soalan bab 9 ni automatik pelajar memang kena sangat bagi perhatian. Kerana dia wajib keluar apa soalan? Satu soalan. Di soalan esei nombor 11. Jadi tolong bagi perhatian. Pemasuk SPM dah boleh jawab dah satu soalan, iaitu esei nombor 11. Jadi tolong bagi perhatian untuk bab 9. Semua tajuk-tajuk bab 9 bagi perhatian. Okey, kita lihat analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi pula. Dalam SPM 2010 sampai 2019. Tajuk kita belajar tadi iaitu 1. Perang Dunia Kedua. Setakat ni dalam SPM yang sebenarnya baru sekali je naik. Tahun bila? 2015. Dan ni dah 2000 apa? 2020. Jadi tolong bagi perhatian yang sangat-sangat untuk tajuk Perang Dunia Kedua ini. Dah lama dah tak naik, jadi tolong bagi perhatian. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan A tanya, namakan pihak yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Apa kehendak soalan? Dia tanya pihak. Dia tak tanya negara lah. Dia tanya pihak yang terlibat. Ada apa pihak terlibat? Dua pihak. Yang pertama, Pakatan Kuasa Bersekutu. Yang kedua, Pakatan Kuasa Paksi. Tengok di ruangan jawapan ada satu roman, ada nombor satu roman dengan dua roman kan. Jadi jawab terus ya. Satu roman jawab Pakatan Kuasa Bersekutu, dua roman jawab Pakatan Kuasa Paksi. Okey, kita lihat soalan B. Soalan B, dia punya soalan tanya nyatakan kesan Perang Dunia Kedua. Apa kehendak soalan? Kesan Perang Dunia Kedua. Ada apa kesan Perang Dunia Kedua? Ada 3 kesan: politik, ekonomi, sosial. Okey, lihat di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor satu roman, dua roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Kesan Perang Dunia Kedua ialah dapat dilihat dalam bidang politik pun boleh. Ataupun sambung terus. Kalau politik, dia punya formula apa? Pecah dinding rumah Jamel. Okey. Jadi kesan Perang Dunia Kedua ialah pecah tu lah. Memecah belahkan negara Eropah. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajar? Guna number. Jadi kedua koma. Dinding tu apa? Berlakunya perang dingin. Lepas kedua, ketiga koma. Rumah tu meruntuhkan. Meruntuhkan sistem imperialisme barat. Lepas ketiga, keempat, Jamel tu apa? Membentuk negara baru yang merdeka. Kelima, Jamel tu apa? Jerman. Negara Jerman terbahagi pada dua, iaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Ya. Bila meruntuhkan sistem imperialisme baru, menyebabkan munculnya negara baru yang merdeka. Ingat balik formula. Apa formulanya tadi? Runtuh dinding rumah Jamel. Runtuh tu apa? Bukan runtuh nah. Ingat balik formula elok-elok. Bukan runtuh. Apa formulanya? Pecah dinding rumah Jamel. Mana boleh runtuh? Kena pecah dinding. Pecah tu apa? Memecah belahkan negara Eropah. Dinding tu apa? Perang dingin. Rumah tu apa? Runtuhkan sistem imperialisme barat, di mana negara-negara barat telah memberikan kemerdekaan kepada tanah jajahan. Seperti Indonesia dimerdekakan Belanda, Filipina dimerdekakan Amerika, tanah Melayu dimerdekakan Britain. Jadi membentuk negara baru yang merdeka. Jamel itu adalah Jerman. Negara Jerman terbahagi pada dua, iaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Okey, last sekali tengok soalan C. Bagaimanakah sebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah merujuk pada cara negara boleh jalin hubungan?
Okey, tengok dia orang jawapan soalan struktur ni ada satu Roma, dua Roma tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembukanya. Cara sebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain ialah mengadakan hubungan diplomatik, titik. Lepas titik, penanda wacana cikgu ajak guna number. Jadi kedua, koma membuat perjanjian perdagangan, titik. Lepas kedua, ketiga, menjalin hubungan kebudayaan, titik. Lepas ketiga, keempat, menganjurkan kejohanan sukan persahabatan, titik. Kalau nak buat yang lain lagi boleh tak? Ya, boleh membuat pertukaran pelajar, memberi bantuan misi kemanusiaan kepada negara yang dilanda peperangan, negara yang dilanda malapetaka seperti gempa bumi, dihantar bantuan perubatan. Ya, boleh tambah jawapan-jawapan yang lain. Okey, tengok last kali contoh soalan esei. Markanya 488. Okey, kita lihat soalan satu persatu dulu. Soalan A dulu. Soalan A tanya terangkan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua. Apa kehendak soalan? Faktor-faktor Perang Dunia Kedua. Faktor Perang Dunia Kedua ada formula tak? Ada. Apa formulanya? Jamel, pikat, ekor, jebon. Okey, soalan esei seperti biasa ada pembukanya. Faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua ialah Jerman itu apa? Jerman. Munculnya pemimpin baru di Jerman iaitu Adolf Hitler. Beliau tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles kerana, ingat lagi tak apa formula perjanjian Versailles? Tentera rampas tandas, tentera diperkecilkan saiznya, pampasan perang tinggi dan tanah jajahan dibebaskan. Kemudian apa yang beliau buat? Beliau mengingkari perjanjian Versailles dengan memperbesarkan angkatan tenteranya lagi. Ada lagi tak faktor yang lain? Ya, faktor yang kedua apa? Ingat balik formula. Jamel pikat tu apa? Pakatan negara Eropah iaitu Pakatan Negara Paksi dengan Pakatan Negara Bersekutu. Apa formula Paksi? Jamel, pikat, jebon. Jerman, Jamel, tali, jebon. Jerman, Itali, Jepun. Apa formula bersekutu? Bila pegang rasa almari. Britain, Perancis, Rusia, Amerika. Kemudiannya faktor yang ketiga apa? Ingat balik formula. Jamel, pikat, ekor, jebon. Ekor tu apa? Ekonomi dunia meleset. Amerika tak dapat lagi bagi pinjaman kepada Jerman untuk membayar hutang peperangan. Negara-negara Eropah yang lain seperti Britain, Perancis dengan Itali terpaksa mengurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan. Sebaliknya, di Jerman dengan Jepun menambahkan lagi peruntukan dalam bidang ketenteraan untuk menguatkan tentera dan membuat perluasan kuasa. Atas sebab apa? Sebab nak mengubah perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Dan faktor yang terakhir apa dia? Ingat balik formula. Jamel, pikat, ekor, jebon. Jebon iaitu Jepun kuasa baru di timur. Jepun berasa bertanggungjawab untuk membebaskan negara timur daripada negara barat. Jepun mula-mula serang di Pearl Harbor. Kemudian menewaskan tentera laut Amerika di lautan Pasifik. Kemudian mereka tawan mana? Tawan Tanah Melayu, Singapura dan seluruh Asia. Okey, lihat soalan B lah. Soalan B tanya jelaskan kesan Perang Dunia Kedua. Apa kehendak soalan? Kesan Perang Dunia Kedua. Kesan Perang Dunia Kedua boleh lihat dalam beberapa aspek. 3 aspek. Politik, ekonomi, sosial. Okey, seperti biasa soalan esei ini ada pembukanya. Kesan Perang Dunia Kedua ialah dari segi politik. Dari segi politik dulu. Apa formula politik? Pecah dinding rumah Jamel, iaitu memecah belakang negara Eropah, titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Kedua, berlaku perang dingin, titik. Lepas kedua, ketiga, meruntuhkan sistem imperialisme barat, titik. Lepas ketiga, keempat, kemerdekaan diberikan kepada tanah jajahan dari kuasa Eropah. Seperti Belanda memerdekakan Indonesia, Amerika memerdekakan Filipina dan Britain memerdekakan Tanah Melayu. Kemudian yang kelima, membentuk negara baru yang merdeka. Lepas kelima, keenam, negara Jerman terbahagi kepada dua iaitu Jerman Barat dan juga Jerman Timur. Itu kesan dalam bidang politik. Kalau dalam ekonomi, munculnya masalah ekonomi daripada yang ditinggalkan oleh penjajah. Jadi apa yang negara-negara baru tu perlu buat? Mereka terpaksa membangunkan ekonomi mereka sendiri tanpa bantuan daripada penjajah. Kalau sosial pula, ramai mati cedera. Timbul dua kesedaran tentang
kesejahteraan dan juga kedamaian dunia. Jadi wujudnya PBB menggantikan Liga Bangsa. Last sekali tengok soalan C. Sebagai warga negara Malaysia, bagaimanakah anda dapat memberi sumbangan dalam mengekalkan keamanan negara? Apa kehendak soalan? Bagaimanakah? Bagaimanakah merujuk pada cara. Cara memberi sumbangan dalam mengekalkan keamanan negara. Jadi dia punya pembuka, cara saya dapat memberi sumbangan dalam mengekalkan keamanan negara ialah taat setia kepada ketua negara. Hal ini agar dapat melakukan kerjaan tenaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya menyertai polis, tentera dan kastam. Kesannya negara menjadi selamat dari ancaman penjajah. Ya. Untuk soalan kebat yang terakhir ni selalu cikgu ajak ada 4 perkara. Isi, huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga contoh bermula perkataan contohnya, dan yang terakhir kesan bermula perkataan kesannya. Okey, lihat cara kedua ialah isinya mematuhi undang-undang negara. Huraiannya, hal ini dengan tidak melakukan kesalahan jenayah dan melanggar undang-undang negara. Contohnya, tidak merompak, merogoh dan membunuh. Kesannya, negara menjadi aman dan sentosa. Dan last sekali, cara ketiga, tidak menimbulkan isu sensitif dalam penulisan atau perbualan. Contohnya, tidak mempersoalkan tentang hak istimewa kaum lain dalam Facebook. Huraiannya, hal ini agar tidak timbul perbalahan antara kaum. Dan last sekali, kesannya perpaduan kaum semakin utuh. Okey, hanya sekadar itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.